telah pun diperkosa, dirogol dengan begitu dahsyat sekali. Dan hal ini juga telah membuatkan dia telah mengandung sebanyak beberapa kali, guys. Assalamualaikum. So, hari ni I akan ceritakan tentang kisah asal Disney yang ternyata sadis dan juga ngeri part 2. Okay, so for those yang masih lagi belum tengok part 1, I akan letakkan link dekat description box kat bawah tu. So after korang dah tengok video ni, korang bolehlah singgah ke part 1 pula, okay? So hari ni mungkin I cuma ceritakan 3 kisah asal Disney je kot, sebab itu pun I rasa macam dah quite panjang. So kita tengoklah berapa puluh minit pula video untuk kali ni, okay? So tanpa buang masa, jom kita start. Okay, jadi cerita yang pertama adalah Rapunzel ataupun dalam Disney cerita ni bertajuk Tangled. Okay, jadi macam yang kita tahu, versi Disney ni, Rapunzel ni merupakan seorang puteri raja yang sejak kecil lagi dia ni mempunyai rambut keemasan yang ajaib tau. Di mana rambut dia ni mempunyai kuasa yang boleh membuatkan seseorang tu kalau dia sakit dia boleh sembuh, kalau orang tu tua dia boleh jadi muda dan sebagainya. Dan oleh sebab Rapunzel ni ada kuasa ajaib ni lah, semasa dia kecil, dia telah diculik oleh seorang perempuan yang bernama Gothel. Jadi perempuan ni, dia culik Rapunzel ni dengan niat untuk menjadi kekal muda tau, dengan menggunakan kuasa ajaib daripada rambut Rapunzel ni. Dan sejak itulah Gothel ni telah membesarkan Rapunzel di sebuah menara yang sangat tinggi. Dan at the same time, Rapunzel ni juga ingatkan Gothel ni memang mak dia yang betul tau. Dan dari sejak kecil lagi, Rapunzel ni memang duduk dekat atas menara tu, di mana Gothel ni tidak pernah sesekali membenarkan Rapunzel ni untuk keluar daripada menara ni. Hal ini kerana Gothel ni telah meyakinkan Rapunzel bahawa dekat dunia luar tu memang sangat kejam dan juga sangat menakutkan. That's why lah dia tak benarkan langsung Rapunzel ni untuk keluar daripada menara tersebut. So korang bayangkanlah, Rapunzel tu daripada kecil sampai ke besar hidup dekat dalam bilik dalam menara tu. Kita ni yang baru PKP beberapa hari duduk kat rumah pun dah tepu, apatah lagi Rapunzel kan. Jadi sampailah satu hari, Rapunzel ni telah bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Flynn, di mana Flynn ni lah yang telah membawa Rapunzel kenal dan juga melihat dunia luar, dan daripada situlah mereka pun telah jatuh cinta. Okey, jadi dipendekkan cerita, akhirnya rahsia Gothel ni telah pun terbongkar, dan akhirnya Gothel ni telah mati disebabkan dia jatuh daripada menara tu. Dan Rapunzel pula telah berkahwin dengan Flynn dan akhirnya berjumpa dengan ibu bapa dia yang sebenar, iaitu King dan juga Queen. So kepada korang yang nak tengok lagi detail cerita ni, bolehlah tengok dekat Disney Rapunzel ataupun Tangled tu. Okey, jadi tadi tu versi Disney, ini pula versi asal. Jadi versi asal adalah tak lain tak bukan daripada Grimm Brothers. Okey, jadi kisah asal Rapunzel ni bermula daripada ketika ibu Rapunzel ni sendiri masa tu dia tengah mengandungkan Rapunzel tau. Dan pada suatu hari dia ni tiba-tiba mengidam untuk makan satu tanaman ataupun herba tau. Dan herba ini dikenali sebagai Rapunzel. Tapi masalahnya apabila herba itu hanya boleh didapati dekat kebun seorang ahli sihir ni tau, di mana ahli sihir ni merupakan jiran kepada mak bapak Rapunzel ni. Jadi semakin hari, biasalah kan perempuan mengandung kan, kalau dia macam mengidam sangat nak benda tu kan, memang kan nak sangat benda tu kan. Jadi semakin hari mengidam ibu Rapunzel ni semakin hari semakin teruk tau, sampai kan dia tak nak makan benda lain selain daripada herba yang terdapat dekat rumah ahli sihir tu. Dan disebabkan inilah bapa Rapunzel ni telah berasa susah hati sebab dia takut benda ni akan mengganggu kesihatan ibu dia tau. Sebab ibu Rapunzel ni kan tak nak makan benda lain langsung kan. Jadi dengan berat hati dia, terpaksalah ayah Rapunzel ni secara senyap-senyap dia telah pergi ke kebun ahli sihir itu untuk mengambil tanaman herba tu. Dan malangnya, akhirnya bapa Rapunzel ni telah tertangkap oleh ahli sihir tu tau. Di mana time tu ayah
ataupun bapa Rapunzel ni berasa sangat ketakutan dan dia merayu dekat Ali Sheher tu untuk melepaskan dia sebab dia kata isteri dia ni memang sangat mengidamkan herba dekat situ tau. Jadi daripada situlah Ali Sheher ini telah menetapkan satu syarat dekat bapa Rapunzel, iaitu dia akan membiarkan bapa Rapunzel ni mengambil seberapa banyak herba yang dia nakkan tu, dengan syarat mereka harus memberikan anak di dalam kandungan isteri dia tu selepas anak itu dilahirkan. Dan daripada situlah akhirnya bapa Rapunzel ni tak boleh buat apa-apa sebab dia takut isteri dia pula semakin melarat, jadi dia terpaksalah bersetuju. Dan selepas Rapunzel tu lahir, ya memang betul, memang Rapunzel tu telah diserahkan dekat Ali Sheher tu. Dan ketika Rapunzel ni berumur 12 tahun, Rapunzel ni telah dipindahkan dan dikurung di sebuah menara yang sangat tinggi di tengah-tengah hutan tau, di mana menara ini tidak mempunyai pintu ataupun tangga, dan menara ini hanya mempunyai satu bilik dan satu tingkap sahaja. Dan untuk versi asal dia ni, Ali Sheher ni tidak tinggal bersama Rapunzel dekat menara tu tau, tapi dia akan keraplah melawat Rapunzel. Dan cara dia untuk melawat Rapunzel adalah dengan memanjat rambut Rapunzel, sebab time tu rambut Rapunzel dah sangat panjang, jadi daripada menara tu dia boleh cecah sampai ke bawah. Okey, jadi selepas itu pada satu hari ada seorang putera raja ni, time tu dia dekat dalam hutan tau, maybe dia nak pergi memburu ke apa kan. Jadi pada satu hari dia ada terdengar suara yang sangat merdu tau, dan apabila dia cari-cari, rupa-rupanya suara merdu tu datang daripada menara dekat tengah-tengah hutan tu. Jadi dari situlah dia nak tahu siapakah gerangan pemilik suara tu. Jadi dari situlah dalam diam dia dah usah lah, dia nak tengok siapa kan. Okey, jadi dari situlah putera raja tu siasat macam mana cara dia untuk naik ke atas menara tu. Dan pada satu hari dia telah ternampak Ali Sheher itu telah naik ke atas menara itu dengan menggunakan rambut Rapunzel. Jadi pada suatu hari putera raja ni telah menyamar tau jadi sebagai Ali Sheher tu. Jadi semasa putera raja tu berjaya memanjat rambut Rapunzel tu dan berjaya masuk ke dalam menara tu, alangkah terkejutnya lah Rapunzel sebab buat pertama kalinya dia ternampak orang lain tau selain pada Ali Sheher tu. Dan sejak itulah putera raja tu dan juga Rapunzel ni telah berkenalan dan jatuh cinta. Dan for your information, versi asal dia ni, diorang punya jatuh cinta ni tak berapa nak suci. So daripada sejak itulah putera raja dan juga Rapunzel ni pun telah berjumpa beberapa kali tau setiap malam. Which is benda ni semua tanpa pengetahuan Ali Sheher tu. Jadi disebabkan pertemuan demi pertemuan, hampir setiap hari mereka bertemu, which is pertemuan mereka yang tak berapa suci tu akhirnya telah mengakibatkan Rapunzel ni mengandung. Jadi Rapunzel ni kan tak tahu kan tentang kandungan ni semua kan. Jadi satu hari dia dah pergi tanya tau dekat Ali Sheher tu, kenapa semua baju-baju yang dia pakai semakin lama semakin ketat, terutama sekali dekat bahagian perut. Jadi sejak itulah akhirnya terbongkar segala-galanya apabila Ali Sheher tu dapat tahu yang Rapunzel ni tengah mengandung dan dia selalu bertemu dengan putera raja tu. Jadi bila Ali Sheher tu tahu je pasal ni, dia terus rasa sangat marah and dia sempat lagi gelarkan Rapunzel ni sebagai manusia tak bertuhan tau, macam jijik habis lah macam tu kan. Dia tu culik anak orang tak fikir pula kan. Dan disebabkan itulah Ali Sheher tu telah membuang Rapunzel di tempat yang jauh. Dan daripada situlah akhirnya Rapunzel dengan bersendirian telah melahirkan bayi kembar seorang diri. Okey, jadi back to putera raja tu pula. Putera raja tu macam biasalah akan pergi get back balik dekat menara tu untuk berjumpa dengan Rapunzel kan. Jadi masa dia sedang memanjat rambut Rapunzel tu, bila dia sampai je dekat menara tu, alangkah terkejutnya dia apabila dekat dalam menara tu kannya Rapunzel tetapi Ali Sheher yang jahat tu. Dan daripada situlah rupa-rupanya sebelum Ali Sheher tu membuang Rapunzel dekat tempat yang jauh, dia telah memotong dahulu rambut Rapunzel. Jadi dari situlah Ali Sheher tu telah provoke putera raja tu mengatakan bahawa Rapunzel sebenarnya dah mati. Dan daripada situlah putera raja berasa sangat sedih dan sangat kecewa. Akhirnya dia telah pun melompat keluar daripada menara itu untuk membunuh diri tau. Tetapi masa dia lompat tu, akhirnya putera raja tu tak mati sebab dia terjatuh dekat atas
rumput yang tebal kan. Walau bagaimanapun, semasa dia mendarat, mata dia telah tertusuk dengan duri-duri yang tajam tau. Dan disebabkan itulah dia telah menjadi buta untuk selama-lamanya. Dan setelah bertahun-tahun putera raja tu berjalan-jalan tanpa arah tujuan, putera yang buta itu akhirnya berjumpa semula dengan Rapunzel dan juga anak-anak dia. Di mana masa mereka tengah jejak kasih tu kan, tangisan ataupun air mata Rapunzel tu ketika telah jatuh ke dalam mata putera raja tu, ianya telah mengembalikan semula panca indera putera berkenaan tau, di mana putera tu boleh melihat kembali. Dan akhirnya mereka berdua pun berkahwin dan hidup bahagia bersama anak kembar mereka. Dan ada juga versi yang mengatakan bahawa masa putera raja tu tengah panjat rambut Rapunzel tu, ahli sihir itu telah melepaskan rambut Rapunzel tu tau, di mana akhirnya rambut itu dan juga putera raja tu telah jatuh ke bawah. Dan disebabkan dia telah menjatuhkan rambut Rapunzel tu, akhirnya ahli sihir itu telah terperangkap dekat dalam menara tu sehingga dia mati. Okay, so next adalah Pocahontas. Jadi versi Disney, Pocahontas ni seorang gadis yang sangat cantik, di mana dia ni merupakan anak kepada Powhatan, iaitu ketua tertinggi untuk satu suku kaum orang asli di Amerika tau. Okay, jadi dalam cerita ni, Pocahontas ni merupakan seorang gadis yang riang, yang peramah, dan sentiasa bersikap terbuka tau. Jadi dalam cerita ni, Pocahontas ni memang sangat risau jika ayah dia ni akan jodohkan dia ni dengan seorang lelaki yang bernama Kokum. Kokum, I tak ingat. I'm so sorry kalau I salah pronounce. Jadi Kokum ni, dia ni memang merupakan seorang lelaki yang gagah dan juga berani tau, di mana dia ni bersikap lebih serius lah berbanding Pocahontas. Sebab itulah dia memang macam tak sehati sejiwa dengan Pocahontas. Walau bagaimanapun, Kokum ni memang suka dekat Pocahontas ni tau. So kirakan macam cinta bertepuk sebelah tangan lah. Jadi dalam movie ni, Pocahontas ni selalu ditemani oleh BFF dia, iaitu seekor rakun yang bernama Miko dan juga seekor burung yang bernama Fleet. Dan dia juga selalu melawat dan meluahkan perasaan dekat sebuah pokok yang ada kuasa sakti ataupun yang ajaib lah, di mana pokok ini juga dikenali sebagai spiritual talking tree. Dan Pocahontas memanggil pokok ini sebagai Grandmother Willow. Okey, jadi dalam cerita ni, akhirnya Pocahontas ni telah jatuh cinta dengan seorang lelaki Inggeris yang bernama John Smith. Tapi hubungan mereka ni telah ditentang oleh ayah Pocahontas tau, dan juga Kokum. Di mana disebabkan hubungan mereka ni lah, akhirnya mereka telah bergaduh dan telah menyebabkan Kokum ni telah dibunuh oleh salah seorang lelaki Inggeris. Dan daripada sinilah akhirnya puak orang asli ni dan juga orang-orang Inggeris ni telah pun berperang dan telah menyebabkan John Smith ni hampir dibunuh, tetapi ianya telah ditentang oleh Pocahontas. Jadi ketika orang Inggeris tu ingin membunuh ayah Pocahontas, John Smith telah akhirnya menyelamatkan ayah Pocahontas ni, di mana ianya telah mengakibatkan John Smith itu sendiri telah tercedera. Dan dipendekkan cerita, akhirnya John Smith ni akhirnya telah berbaik dengan ayah Pocahontas, iaitu Powhatan, dan akhirnya dia telah pulang ke England untuk mendapatkan rawatan. Dan pada masa itu dia telah ajak sekali Pocahontas untuk ikut dia tau, tetapi akhirnya Pocahontas telah membuat keputusan untuk tak ikut John Smith, tetapi dia telah mengambil keputusan untuk tinggal bersama puak dia. Dan manakala kedatangan John Smith pula akan sentiasa dialu-alukan oleh puak itu pada bila-bila masa sahaja. Jadi cerita Pocahontas dekat Disney ni, walaupun mereka tak dapat bersama, tetapi sekurang-kurangnya diorang punya hubungan dan juga cinta mereka ni at least direstui lah. Okay, now adalah versi asal Pocahontas. Tahukah anda sebenarnya Pocahontas ni adalah based on true story? Okay, so dia bukannya asal dia daripada pengarang whatsoever ke apa, bukan, tapi dia adalah based on true story. Jadi versi asal dia, watak-watak dekat dalam cerita Disney tu memang ada, cuma jalan cerita tu memang lain tau. Sebagai contoh, versi asal dia sebenarnya Pocahontas dan juga John Smith ni tak pernah pun jatuh cinta. Hal ini kerana ketika John Smith tu datang ke tempat Pocahontas, pada masa itu dia sudah pun berumur 28 tahun. Manakala pada masa itu
Pocahontas baru sahaja 11 tahun. So macam mana diorang nak bercinta kan? Cuma persamaan daripada kisah asal dan juga kisah Disney adalah ketika Pocahontas menyelamatkan John Smith daripada dibunuh oleh puak ataupun ayah Pocahontas ni. Hal ini tidak lebih daripada rasa simpati sahaja. Okey, masa John Smith datang ke Chesapeake Bay bersama sekumpulan orang Inggeris, mereka ni semua telah malas untuk bekerja tau. Jadi John Smith ni telah menyuruh orang-orang dia ni untuk pergi bercucuk tanam. Tapi still diorang tak nak pergi buat kerja bercucuk tanam ni tau. Padahal semua orang ni tengah lapar ni, tapi semua orang ni tak ada hati untuk pergi bercucuk tanam bagi mendapatkan sumber makanan tau. Jadi tak ada cara lain, terpaksalah John Smith ni akhirnya minta Powhatan ni untuk menolong dia tau. Iaitu dia telah minta Powhatan ni untuk share sikit lah makanan diorang dengan orang-orang Inggeris ni kan. Jadi Powhatan ni telah menolak permintaan John Smith ni, dan hal ini telah membuatkan John Smith ni rasa sangat marah, dan disebabkan itulah dia telah mengancam ataupun mengugut puak-puak Powhatan ni dengan menggunakan senjata, which is benda ni langsung tak membuatkan Powhatan dan juga orang-orang ni takut tau dengan ugutan si John Smith ni. Jadi disebabkan itulah mereka telah pun berperang, di mana akhirnya John Smith ni telah berjaya ditangkap oleh orang-orang Powhatan, dan mereka telah membuat keputusan untuk membunuh John Smith ni. Dan daripada sinilah akhirnya Pocahontas ni telah pun mencegah John Smith ni daripada dibunuh. Hal ini disebabkan dia rasa simpati lah. Okey, jadi tidak lama kemudian suku kaum Pocahontas ni, iaitu suku kaum Teluk Chesapeake ni, telah berpecah tau, di mana telah berlakunya perang yang sangat besar, di mana ianya telah mengorbankan banyak sangat nyawa. Dan pada masa yang sama, Pocahontas ni pula telah pun diculik oleh orang Eropah tau, di mana orang Eropah ni telah diketuai oleh seorang lelaki yang bernama Argal, di mana Argal ni dia tahu yang Pocahontas ni anak kepada ketua suku kaum di Chesapeake Bay ni tau. Jadi dia telah berniat untuk menjual dan menukarkan Pocahontas dengan tawanan dan juga senjata. Dan pada masa yang sama, Argal ni juga telah membunuh suami Pocahontas dan cuba juga untuk membunuh anak Pocahontas tau. Tetapi akhirnya anak dia dapat diselamatkan oleh seorang wanita, di mana wanita itu sempat membawa lari anak Pocahontas ni. Jadi ketika Pocahontas ni diculik, Pocahontas ni telah pun diperkosa, dirogol dengan begitu dahsyat sekali. Dan hal ini juga telah membuatkan dia telah mengandung sebanyak beberapa kali, guys. Tak dapat bayangkan betapa terseksanya hidup Pocahontas masa tu. Dan disebabkan itulah, demi untuk menyelamatkan anak dia, akhirnya Powhatan ni telah bersetuju dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Argal tau. Adalah syarat-syarat tertentu tu. Tetapi malangnya Argal ni memang jahat tau, di mana dia telah mengkhianati ayah Pocahontas ni, di mana walaupun ayah dia ni telah setuju dengan syarat-syarat yang telah diberikan, tapi still Argal ni tak lepaskan ataupun bebaskan Pocahontas. Jadi selama di sana, selama beberapa tahun, akhirnya Pocahontas telah pun belajar bahasa Inggeris dan memeluk agama Kristian dan menukarkan namanya kepada Rebecca. Dan tak lama kemudian dia telah bertemu dengan seorang lelaki duda bernama John Rolfe, dan akhirnya telah berkahwin dengan lelaki tersebut. Dan tidak lama kemudian, setelah akhirnya Pocahontas ni bebas daripada Eropah, Pocahontas ni telah merancang untuk get back balik tau dengan ayah dia, iaitu Powhatan, dekat Virginia ni. So khabar ini telah membuatkan Powhatan sangat-sangat gembira tau, sebab dah lama sangat dia tak jumpa anak dia kan. Tetapi malang sekali, selepas kapal yang dinaiki oleh Pocahontas meninggalkan pelabuhan, Pocahontas telah pun dijangkiti oleh satu penyakit ataupun virus yang sangat serius tau, di mana penyakit ini biasanya menyerang orang-orang Eropah. Dan sayangnya pada masa itu still lagi tak ada satu pun ubat yang dapat melawan penyakit ni. Dan akhirnya Pocahontas pun meninggal disebabkan penyakit ni, dan pada masa itu dia masih lagi berusia 21 tahun. Dan khabar ini telah membuatkan Powhatan berasa sangat-sangat sedih, dan akhirnya Powhatan pun menyusul Pocahontas, di mana setahun kemudian dia pun turut meninggal dunia. Okey, itu versi lain. Ada juga versi yang mengatakan bahawa sebenarnya Pocahontas ni sebenarnya tak pernah bebas tau. Jadi ada juga cerita mengatakan pada tahun 1615 Pocahontas ni telah pun dibawa ke England, di mana
leher dan tangannya telah dirantai dan dijadikan sebagai bahan pameran. Di mana orang-orang di sana telah mengatakan bahawa Pocahontas ni adalah hamba abdi dari Amerika yang telah dijinakkan. Jadi Pocahontas ni telah pun dilayan sama macam binatang tau. Di mana akhirnya Pocahontas ni telah pun meninggal dunia akibat perlakuan buruk orang-orang di sana terhadap diri dia. Next adalah Pinocchio. Jadi versi Disney adalah di mana Geppetto ni merupakan seorang tukang kayu tau. Jadi satu hari dia telah buat satu patung kayu tau. Dan macam kita tahu Geppetto ni memang teringin sangat nak ada anak lelaki. Jadi oleh sebab itu, berkat daripada kuasa sakti Blue Fairy, akhirnya Blue Fairy telah menghidupkan patung kayu yang bernama Pinocchio itu. Dengan syarat dia cakap jika Pinocchio berjaya menjadi seorang budak yang berani, jujur dan juga tidak pentingkan diri, maka dia akan berubah menjadi seorang manusia. Tetapi malangnya, peluang Pinocchio untuk menjadi seorang manusia ni semakin tipis tau. Hal ini kerana pelbagai pancaroba yang perlu dia lalui. Seperti dia telah ditipu, dicolik dan susah sangat untuk dia pulang ke rumah. Selain daripada Blue Fairy, Pinocchio juga mempunyai kawan iaitu seekor cengkerit bernama Jiminy Cricket tau. Di mana Jiminy Cricket ni selalu sangat nasihat dan juga selamatkan Pinocchio. Jadi pelbagai musibah yang telah ditimpa oleh Pinocchio tau, sehingga kan dia hampir disumpah menjadi seekor keldai untuk dijual bagi dijadikan sebagai hamba, tetapi sempat diselamatkan. Tetapi pada akhir cerita, disebabkan Pinocchio ni dapat buktikan bahawa dia berani, jujur dan tak pentingkan diri sendiri, maka Blue Fairy telah menukarkan dia menjadi seorang manusia. Okey, jadi itu adalah versi Disney. Versi asal adalah daripada sebuah buku berjudul The Adventures of Pinocchio yang ditulis oleh Carlo Collodi. Jadi kisah asal dia adalah tentang pengembaraan Pinocchio, sebuah patung kayu yang bertali yang boleh hidup tau, kerana ianya diperbuat daripada kayu yang ajaib. Okey, jadi dalam cerita ni Pinocchio ni dimiliki oleh seorang lelaki yang bernama Geppetto. Jadi Geppetto ni memang sangat miskin tau. Dan versi asal dia adalah Pinocchio ni adalah jauh lebih nakal, sangat nakal dan boleh dikatakan kejam dan juga anak derhaka tau. Di mana versi ini telah diubah oleh Disney kerana versi asal dia ni macam tak sesuai untuk tontonan budak-budak. Okey, jadi dalam versi asal dia ni, sebaik sahaja Pinocchio ni tahu cara untuk berjalan, dia telah melarikan diri dia daripada rumah Geppetto dan telah memberitahu polis bahawa Geppetto ni telah menyeksa diri dia. Dan disebabkan inilah akhirnya Geppetto telah pun ditangkap dan dipenjarakan. Betapa derhakanya Pinocchio dalam versi asal ni. Awal-awal lagi dah pandai buat fitnah. Dan pada masa yang sama, versi asal dia ni, Pinocchio ni memang selalu melawan dan juga selalu tak nak dengar kata-kata Geppetto tau. Bukan setakat tu sahaja, malah cerita Pinocchio dalam versi asal ni juga ada watak cengkerik Jiminy Cricket ni tau. Jadi kalau macam movie Disney tu kan Jiminy Cricket ni kan sentiasa dengan Pinocchio kan dia orang bersahabat kan. Tetapi dalam versi asal dia ni, Pinocchio ni memang tak suka langsung dengan Jiminy Cricket ni, sebab kan Jiminy Cricket ni nasihatkan dia. Dan disebabkan itulah dia telah pun membunuh Jiminy Cricket dengan menghentakkan tukul kayu dekat Jiminy Cricket tu sampailah Jiminy Cricket tu mati. Disebabkan perangai dia nakal dan tak suka dengar dengan nasihat itulah, Pinocchio ni sangat mudah terpengaruh dengan benda-benda tak baik tau. Di mana perkara-perkara ini telah berbalik semula dekat diri dia. Di mana beberapa kali akhirnya Pinocchio ni telah dirompak, dicolik, ditipu, dianiaya, dipukul, diikat dan bahkan ada sampai beberapa kali dia ni hampir mati. Pinocchio juga pernah digantung di sebuah pohon, di mana hal ini telah menyebabkan Pinocchio ni hampir mati. Tak hanya itu, bahkan kaki Pinocchio ini juga pernah terbakar sehingga kaki dia rosak tau. Di mana akhirnya Geppetto telah menukarkan dan memberikannya dengan kaki yang baru agar dia boleh berjalan lagi. Tapi still Pinocchio ni buat perkara yang sama tau, which is dia tak balas jasa baik langsung dekat Geppetto tu. Dan ada pada satu ketika Pinocchio ni pernah disumpah menjadi totally seekor keldai, di mana dirinya lagi sekali hampir mati dibunuh kerana orang itu hanya inginkan kulit keldai sahaja. So sebenarnya ada pelbagai lagi musibah yang ditimpa oleh Pinocchio tau dalam versi asal dia
sebenarnya, tapi I tak boleh ceritakan semua sebab sebenarnya cerita ni dia macam series. Tapi yang penting dalam cerita ni memang Pinocchio ni seorang budak yang sangat jahat, derhaka dan juga kejam. Dan oleh sebab itulah dalam pandangan Disney, kisah tentang seorang karakter kanak-kanak yang biadab dan tidak menghormati orang tua dan kemudiannya diseksa berkali-kali sehingga hampir mati mungkin tidak sesuai ataupun berat untuk tontonan kanak-kanak tau. Oleh sebab itu mereka telah mengubah isi cerita asal kepada versi yang lebih boleh diterima oleh seluruh masyarakat. Okay, so sampai sini sahajalah cerita I tentang kisah asal Disney. Ini pun I rasa dah lama dah I cerita. So hanya 3 cerita saja hari ni. So thank you so much yang dah tengok video I sampai habis. Jangan lupa tekan butang like kalau suka video ni. And see you again. Bye.